Okey, kita akan mulakan kelas pada malam ni. Lagi 5 saat lagi ya. 1, 2, 3. Teruskan sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, baginda dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian kelas bahasa Arab Al-Quran dan Tajwid yang telah pun sekian lama kita tak dapat adakan selama 2 minggu bercuti pada sebelum ni. Minggu lepas Ustaz rancang nak adakan kembali tapi kekenyir. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung balik. Seperti biasalah, kita format kita ialah kita akan menumpukan kepada 3 elemen, iaitu bahasa Arab, Al-Quran dan Tajwid. Okey, tuan-tuan, murid-murid yang dikasihi sekalian, kita kena tahu bahawasanya bahasa Arab bahasa Al-Quran. Bahasa Arab bahasa ilmu, dan bahasa Arab ialah bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahasa ahli syurga. Jadi kita kena ingat betapa pentingnya kena belajar bahasa Arab, kerana bahasa Arab adalah bahasa yang akan kita menggunakannya di syurga kelak, insya-Allah. Dan insya-Allah kita harap mudah-mudahan kita semua yang boleh hadir pada malam ni dapat beri komitmen. Kita harap mudah-mudahan Allah pandu kita dan berikan kemudahan, insya-Allah. Baik. Bahasa Arab ni sebenarnya dia sama je macam bahasa Inggeris juga. Bahkan English itu dia tiru bahasa Arab. Kena ingat tu. Formula dia, cara memahami dia, kaedah bahasa ni hampir sama. Orang yang pakar BI English, dia akan memahami mudah bahasa Arab. Okey? Kerana apa? Kerana bahasa Arab ni dia ada istilah dia panggil noun, tak? Dia panggil al-kalimah, dia panggil kalimah bermaksudnya perkataan, word, word perkataan. Kemudian perkataan ini dia terbagi pada perkataan kata nama, okey? Noun, pronoun kan. Okey, jadi benda-benda tu kesinambungan kalau belajar English. Orang yang mahir English dia akan mudah mahir dalam bahasa Arab. Ini kelebihan dia, okey? Baik. Kita lihat kepada gambaran umum lah bahasa Arab ni. Dan yang pertama, kita kena tanam minat bahasa Arab. Tanam minat bahasa Arab. Kerana apa? Kerana kita nak cinta Nabi. Nak cinta Nabi kena tahu bahasa Nabi. Sebab apa? Bahasa Nabi bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni bahasa ilmu. Kita lihat orang dulu, zaman khilafah Abbasiyah, zaman khilafah Osmaniyah, dan zaman dulu kita lihat bahasa Arab ni sampai tahap buku kitab Arab dia berlaku dalam peperangan yang Mongol serang di Baghdad tu, Iraq tu, sampai tahap dia serang Islam, dia bunuh, dia ambil, dia angkut kitab-kitab Arab ni berlambak-lambak, dia boleh letak, dia boleh teruk dalam sungai sampai boleh buat jambatan. Sampai tahap sungai Furat di Iraq tu berubah warna akibat kesan daripada tinta ataupun dakwat di buku orang dulu. Ini. Jadi nak kabarnya bahasa Arab ni bahasa hebat. Pernah satu ketika zaman ni dianggap zaman kegelapan bagi orang barat.
Ketika itu Khalifah Harun Ar-Rasyid, iaitu pemimpin kerajaan Abbasiyah, dia hadiahkan jam. Masa tu orang barat, di barat ni masih zaman gelap lagi, maknanya tak maju lagi. Bila mana Khalifah Harun Ar-Rasyid hantar jam hadiah pada kerajaan itulah, kerajaan apa nama barat masa tu, orang-orang barat dia anggap jam yang bergerak tu macam sihir. Nak khabar bagi, dia anggap sihir. Ini nak khabarnya zaman dulu Islam membangun maju lebih hebat daripada barat. Tapi sebaliknya sekarang ni orang barat telah meninggalkan kita. Sebab apa? Teknologi dia ambil. Kita ke belakang hari ni. Jadi Ustaz harap kita semua yang boleh online malam ni, rebutlah peluang, ambillah peluang. Zaman hari ni walaupun kita diuji dengan pandemik, tak boleh belajar bersemuka, tolong carilah peluang-peluang. Awak nak majukan diri, baca buku, tengok Facebook, tengok YouTube, belajarlah. Sebab kita hari ni terpaksa kena rajin. Paksalah diri awak pergi rajin. Sebab apa? Kalau awak ikut nafsu kita, ikut malas awak, ikut kehendak nafsu kita, kita akan tidur banyak. Kita akan tengok cerita, main game banyak. Sedangkan waktu kita hari ni, waktu tak akan tunggu kita. Al-waqtu, kata pepatah, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu yaqta'ak. Ada peribahasa ulama, peribahasa Arab kata apa? Al-waqtu kas-saif. Waktu ni umpama pedang. Illam taqta'hu yaqta'ak. Kalau kamu tak potong waktu tu, dia akan penggal kamu. Allah, dia akan apa? Dia akan potong kerak kita. Jadi maknanya kita kena ambil peluang. Bahkan waktu ni umpama kehidupan. Ada ulama kata waktu ni umpama al-waqtu huwal hayah. Waktu ni, masa ni ialah kehidupan kita. Kalau kita tertinggal hari ni, tak boleh nak ganti dah. Jadi maknanya rebutlah peluang. Baik. Jadi Ustaz nak mulakan dengan bagaimana bahasa Arab ni, bahasa yang kita kena usahakan cari. Cari macam mana? Cari buku. Baik. Awak kena ada kamus yang mendampingi. Kena berdamping, berkawan dengan kamus. Kemudian awak kena ada satu tag buku-buku bahasa Arab yang kena baca, kena tengok. Dan awak kena juga rajin sediakan kosong untuk catat. Catat apa? Catatkan kataan-kataan, kena pasti. Isim, kata nama apa dia, kata kerja apa, biar bezakan. Jadi kena banyakkan, dia panggil vocab. Vocab ialah vocabulary ataupun mufradat, ma'anil mufradat, untuk awak kuasai bahasa Arab. Okey. Pada malam ni saya nak cover sikit je, iaitu bahasa Arab. Kita dalam belajar dalam silibus bahasa Arab sekolah rendah ni, kita ada 4 kemahiran. Okey, ada 4 kemahiran. Kemahiran yang pertama, kemahiran istima'. Kemahiran apa dia? Istima'. Maknanya dengar dengan baik. Awak dengar apa jua orang cakap, apa jua orang sebut dalam bahasa Arab, dengar dengan baik. Okey. Kemudian lepas mendengar, awak pun akan belajar kemahiran qiraah, membaca. Istima' yang pertama dengar, kemudian maharah qiraah, kemahiran membaca. Kena tengok buku teks. Kena ada buku teks, kena ada bahan buku teks. Ambil bahan buku teks, baca. Kalau kita malam ni, teks kita ialah Al-Quran. Okey. Malam ni terbuka surah Al-Kahfi, sambungan yang lepas. Okey. Teks kita Al-Quran. Al-Quran ni teks utama kita malam ni. Sebab apa? Quran bahasa Arab. Ini hebat kita. Kita belajar Arab, Quran, tajwid. Okey. Jadi teks kena baca. Maharat yang kedua ialah kemahiran membaca. Sebab itulah kita nak boleh baca Quran, kena mulakan dengan Iqra' dulu. Iqra' 1,
Iqra 2, Iqra 3 dan sebagainya. Barulah kita ni mahir baca Quran dengan betul, dengan sebab kita ikut step. Ikut step Quran, ikut step apa? Iqra. Okey. Kemudian yang ketiga, kemahiran apa dia? Tadi istima', mendengar. Yang kedua qiraah, baca. Yang ketiga ialah qiraah, kalam. Okey. Maharah kalam. Maharah kalam ni ialah kemahiran bertutur, baca. Kita tadi baca. Yang ketiga kemahiran kita ni menuturkan, baca dan tuturkan apa yang kita dengar. Contoh, cakap. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Contoh jumpa orang, assalamualaikum. Ingat ni, kalimah assalam ni kena biasakan. Ganti kepada hello. Contoh, awak call kawan awak, assalamualaikum. Walaupun bukan Islam pun cakap assalamualaikum. Sebab apa? Mudah-mudahan dia masuk Islam. Jadi kita kena ingat, kita orang Islam, gantikan hello kepada assalamualaikum. Orang angkat tangan, orang call, hello. Tukar. Jangan sebut hello. Kata apa? Assalamualaikum. Apa dia? Assalamualaikum. Sebab apa? Sebab Nabi sebut fahayyu bi ahsani fa inna tahiyyah fa khairu tahiyyah, sebaik-baik tahiyyahnya assalam. Sebaik-baik ucapan tahiyah ialah assalam. Jadi ucapan salam ni ucapan yang paling baik. Jangan sebut selamat pagi ke, tak ya, atau buat salam hello tak. Awak kata assalamualaikum terus. Angkat telefon terus assalamualaikum. Kaifa haluka? Ana bi khair. Sabahal khair. Boleh. Sabahal khair, selamat pagi. Ataupun masa'al khair, selamat petang. Ini ungkapan yang kita kena biasakan. Bahasa Arab. Jadi pas ni tolong gunakan kalimah assalamualaikum, kerana kalimah assalam ni kalimah doa, kalimah sejahtera. Bahkan Nabi pun kalau jumpa dengan orang lain, sahabat dia bagi salam, Nabi selalu. Nak kabarnya Nabi sentiasa menggunakan salam dan anjurkan kita ni gunakan kalimah salam. Okey, faham? Yang seterusnya, kemahiran yang keempat. Tadi saya kata dah, istima', mendengar. Kedua ialah qiraah, membaca. Yang ketiga ialah kemahiran bertutur. Yang keempat, kemahiran kitabah, menulis. Kalau awak boleh kuasai 4 kemahiran ni, hebat awak. Sebab apa? Orang yang belajar bahasa Arab, dia dengar dan dia boleh sebut. Dengar. Contoh saya kata, okey, Al-Arabiyah. Al-Arabiyah. Awak sebut. Ini nama kemahiran kalam. Kemahiran maharah kalam, cakap, tutur. Kemahiran membaca, tengok Quran, baca. Itu kemahiran qiraah. Yang keempat, kemahiran kitabah. Awak mampu menulis. Contoh bahasa Arab tau. Bahasa Arab ni dia akan bagi kataan yang pendek. Ada yang satu perkataan, ada yang 2. Satu kataan dia suruh ceraikan. Contoh kalimah al-kitab, ceraikan. Alif, lam, kaf, lagi ta, alif, ba, ceraikan, sambung pula. Nampak? Jadi bahasa Arab ni, kalau awak belajar dia, awak akan jadi seronok. Dan awak boleh tahu, dalam Quran ni ada kataan ni. Jadi orang yang belajar bahasa Arab, dia tengok Quran, dia boleh faham dengan mudah tanpa melihat banyak kepada tafsiran terjemahan. Dia tengok Quran. Alhamdulillahillazi, alhamdu, alif lam, alhamdu. Yang ni alhamdu ni ialah alif lam qamariyah. Nampak? Kita pun tahu lah, segala puji bagi Allah. Ini nak kabarnya bahawasanya kita dapat memahami dengan cepat bahasa Arab. Okey, baik. Kemudian masuk, kita nak baca malam ni beberapa ayat lah. Mungkin seorang dua malam ni yang sempat online, yang ada di online ni, Ustaz nak bagi peluang lah. Okey, siapa yang nak baca dulu malam ni? Kita nak buka peluang. Yang ada online malam ni, sila buka kamera.
Irfan, mana Irfan? Irfan, Syamil, Lima Amru, Baihaqi ada. Berapa orang ni? Okey, sila ready. Kita nak minta baca ni. Boleh? Kita nak minta yang berpeluang baca malam ni, tolong ambil peluang. Kita ada masa tak lama, sekejap aja. Okey, siapa nak mula dulu? Siapa yang nak mula baca malam ni? Okey. Seorang sayap je. Okey, sila. Kita mulakan siapa dulu? Mula seorang baca satu ayat, kita akan tengok, kita kongsi. Baik, semua buka surah Al-Kahfi. Okey, semua buka surah Al-Kahfi ya. Kita nak baca dan tengok tajwid sikit. Okey, boleh? Ready? Okey, siapa nak mula dulu? Okey, Irfan dulu. Kah? Are you ready? Okey, yang ada di depan kamera boleh buka kamera. Okey, kita nak masuk Facebook lepas ni. Okey, sedia. Sila. Siapa yang nak baca dulu? Siapa nak baca malam ni? Sebab kita nak bagi peluang ni. Okey. Malam ni kita akan live langsung di Facebook sekolah. Okey, siapa nak baca dulu? Okey, yang di Telegram sekarang ni. Okey. Ustaz bagi peluang untuk awak pendengarkan bacaan dan kita akan sama-sama kongsilah apakah topik tajwid pada malam ni. Okey, sila. Siapa nak mula? Okey, Irfan yang guna nama Nora Ahmad Syamil. Okey, sila. Sila buka surah Al-Kahfi. Kita nak tengok tajwid dan bacaan. Baik. Ya, saya. Nama apa awak? Nubairah Afifah. Okey, Nubairah. Okey, sila. Buka surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Seayat aja. Sila. Orang lain semak. Bagus, tahniah awak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bagus. Yap. Okey, baik. Soalan yang pertama. Okey, alhamdu. Kataan alhamdu sini ialah alif lam apa? Tak apa, jangan takut. Salah tak apa. Apakah alif lam? Yes, betul, tahniah awak. Okey, alhamdu kalimah alif lam qamariyah. Baik, allazi. Kat sini awak tengok allazi. Panjang tak? Allazi anzala. Panjang tak? Panjang? Ya, sebab apa panjang? Apakah hukum tajwid situ? Tengok orang semak apa jadi? Allazi anzala. Apa jadi? Siapa tahu? Orang lain boleh jawab. Tak apa. Terbuka. Siapa yang ada Quran, buka muka surat 293. Kita baca malam ni Al-Kahfi. Kita kongsi berkat malam Jumaat ni. Kita baca surah Al-Kahfi dan kita bincang tajwid dan makna. InsyaAllah. Malam ni kita gabung 3 ilmu kemahiran. Bahasa Arab boleh, Quran boleh, tajwid pun boleh. Okey, silakan. Apakah nama hukum pada ayat berikut? Allazi anzala. Apa hukum? Allazi anzala. Jadi apa? Okey, yang di Facebook live, siapa yang nak jawab boleh? Allazi anzala. Di Facebook pun ada. Okey, siapa jawab? Sila. Orang lain boleh jawab. Kah? Jadi apa? Kah? Sila. 1 saat, 2 saat dari sekarang dan habis. Tak nak cuba? Mazrah? Cuba je, tak apa. Tak nak? Boleh? Okey, saya jawab. Baik. Allazi anzala, dia menjadi mad jaiz munfasil. Okey. Kat sini awak tengok.
Mak jaiz dan mak wajib dia hampir sama nak jumpa dia. Cuma beza mak jaiz dengan mak wajib ialah dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Kalau dalam satu kalimah maka mak wajib, dua kalimah mak jaiz. Apa dia dua kalimah ni? Okey, baik. Dalam ayat ini awak jumpa tanda mat. Okey, saya ulang balik tanda mat yang macam ombak tu, okey, tanda mat. Kemudian ada huruf mat dan juga hamzah. Okey, kat sini allazi tu ya tu huruf mat. Okey. Atas ya tu tanda mat. Okey, tanda mat. Dua dah. Mesti tiga benda ni. Huruf mat, tanda mat dan juga hamzah. Bila bertemu tiga alamat ini, sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah. Okey. Kalau tiga benda ni, apa dia? Huruf mat, tanda mat dan juga hamzah dalam satu kalimah, maka dia menjadi mat wajib. Okey, ingat mat wajib. Kalau sekiranya dalam dua kalimah, dia menjadi mat jaiz. Okey, ni benda yang kita kena ambil berat. Okey. Jadi, bacaan kita pada malam ni ialah surah Al-Kahfi, iaitu kita bahaskan tentang yang pertama alif lam qamariyah. Baik. Dan bacaan kita sangat penting tekankan alif lam ni. Sebab alif lam ni ada dua je. Sama ada alif lam qamariyah atau alif lam syamsiah. Kalau bahasa Arab pula dia panggil alif lam ma'rifah. Kalau buang alif lam nakirah. Nakirah ni umum. Ma'rifah ni khusus. Ni bahasa Arab. Okey. Contohlah. Ni ustaz nak selit bahasa Arab. Okey, baik. Contoh. Dalam bahasa Arab, yaumun hari. Yaumun hari umum. Arab ni nak kata hari ni today, al-yaum. Alif lam ya waw mim. Al-yaum. Al-yaum tu today. Nampak? Al-yaum hari ini. Kalau yaum hari. Nampak? Itulah kelebihan bahasa Arab. Kita gabung jalin malam ni, iaitu bila belajar bahasa Arab, kita gabung dengan Quran, tajwid, mantap. Terbaik. Jadi maknanya awak kena rajin belajar bahasa Arab, sebab bahasa Arab ni dia sering kali berkesinambungan dengan Al-Quran. Okey, jelas Baik, kemudian ala. Okey. Ala baca dengan dua harakat. Sebab apa? Siapa tahu? Okey, Nora. Nora lagi. Apa nama Baizura? Okey. Sebab apa baca dua harakat? Ala. Jawab. Sebab apa dua harakat? Okey, siapa ingat? Siapa tahu? Ala. Mak apa? Sebab ada mak asli kolimi. Mak asli je. Mak asli je. Okey, sebut mak asli je. Okey, mak asli atau mak tabi'i. Okey. Mak asli sangat penting. Sebab ramai lagi kita yang keliru. Bila baca, dia sengaja panjangkan yang pendek. Contohnya, allazi anzala ala. Anzala tak panjang. Anzala tak ada mak asli. Tapi ada orang baca anzala ala. Ala panjang. Tapi ada orang yang baca panjang yang tak patutnya panjang. Okey. Jadi, kita nak pastikan faham dan tahu membezakan yang mana mak asli dan bukan mak asli. Dan mak asli ni, dia ada orang panggil mak tabi'i. Okey. Mak tabi'i hak tula, mak asli pun hak tula. Okey, mak asli ni asas kita belajar bahasa Arab. Kita belajar ilmu tajwid, asas dia. Sebab apa? Mak asli dua harakat. Dia kalau tak mak asli, bacaan huruf biasa seharakat. Huruf biasa tanpa mak asli seharakat je. Bila masuk mak asli, paling kurang mak asli dua harakat. Okey. Contohnya ala dua harakat. Dan mak asli semua tahu dah. Mak asli alif, waw, ya. Alif yang mati. Ingat mak asli ni mesti syarat dia ketiga huruf ni mati. Maknanya tidak berbaris. Jangan kata mati. Dah mati kan Ustaz? Mati maknanya tak berbaris, tak bunyi lah. Okey. Jadi yang pertama syarat dia mesti tak berbaris. Yang kedua,
Kalau huruf itu alif, mesti sebelum dia fathah ataupun baris atas. Okey, ingat ini penting. Kalau sekiranya alif, sebelum dia baris atas. Kalau waw, sebelum dia baris depan. Kalau ya, sebelum dia baris bawah. Ini benda yang sangat-sangat kita kena tekankan, sebab sepanjang PDPR bila Ustaz Kasmik orang tanya awak, walaupun dia 6 sekalipun, ramai sangkut. Sebab apa? Dia kurang teliti bab ni. Sebab apa? Dia baca Quran je, tanya bab tajwid, tak ingat Ustaz. Bukan tak ingat, awak baca tapi tak ambil berat. Kalau kita baca dengan ambil berat, kita akan sentiasa ingat. Tapi kalau tanya je baru tanya baru nak ni, memanglah. Jadi kena ambil berat lepas ni. Baik. Anzala. Sebelum tu anzala baca dengan dengung. Kat sini hukum nun mati. Bila belajar tajwid, okey, nun mat selepas mat asli masuk hukum nun mati. Hukum nun mati tak dah khabar sebelum ni, kaedah yang senang. Nun mati ada berapa? Siapa ingat? Jawab. Ada berapa nun mati? Allah, ahlan wa sahlan Syekh Syahriman, masya-Allah tabarakallah. Okey. Nun mati dah apa? Jawab. Ada? Khabar cepat. Ada apa? Respon. Ada li? Kah? Ada li? Yes, ada 5. Kita guna kaedah yang senang. Sokong sajalah. Kalau nak mudah ingat hukum 5 ni, ingat huruf. 1 huruf, 2 huruf, 4 huruf, 6 huruf dan akhir 15 huruf. Awak ingat tu. Formula senang. 1 huruf namanya iqlab. Hurufnya ba. 2 huruf namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Huruf dia ra dengan lam. 4 huruf namanya idgham ma'al gunnah. Ingat tu. Awak kena buat nota yang mudah awak ingat. Ingat dan terus praktik. Okey. Tadi 1 huruf dengung. Yang 2 huruf tak dengung. Okey, ingat 2 huruf tak dengung. Sebab apa? Sebab idgham tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Yang 4 huruf dengung. Sebab apa? Idgham ma'al gunnah. Idgham yang dengung. Yang 6 huruf izhar namanya. Kena nyatakan, zahirkan bunyi tanwin. Contoh apa? Contoh apa lagi? Kataan yang ada an'am. Siratal ladzina an'am. An'am. Pastikan zahirkan bunyi tanwin. Nun mati bertemu dengan ain. Contohnya itu namanya izhar. Selain tu 15 huruf namanya ikhfa. Ini cara kena nak ingat kaedah hukum nun mati. Okey, jelas? Okey, seterusnya Alkitab. Alif lam qamariyah. Alkitab. Kalau bunyi lam itu alif lam qamariyah. Kemudian apa lagi? Ain wajah. Ain wajah ni kita kata dia panggil ma'iwad. Ain wajan bila berhenti ain wajah. Itu ma'iwad. Okey, habis. Kita nak baca basic. Okey, seterusnya Sila. Orang lain pula. Solehah baca. Ataupun Irfan ke. Sila baca. Seorang seayat je malam ni. Sebab kita ada masa setengah jam. Nak biar. Solehah, sila. Ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna solihati anna lahum ajrun hasana. Ajran hasana. Okey, tak apa. Kita pergi kepada bacaan kawan awak solehah. Bagus bacaan. Cuma kat sini kita bincang. Kita bukan nak kata apa. Kita nak bincang, maknanya semua kongsi dengar dan kongsi ilmu dari sudut bacaan. Okey, baik. Yang pertama, qayyiman. Okey, kalau baca qayyiman, apa hukum? Qayyiman, qayyimal dia beza. Qayyiman awak baca dalam keadaan awak baca dengan
izhar ke, iqlab ke, idgham. Kalau awak baca qayyiman, qayyiman itu macam dengan izhar. Nampak? Jadi izhar dia ada 6 huruf je, kan? Yang ni lam. Okey, lam ra ialah kategori idgham bila gunnah. Jadi awak nak baca, awak ingat, oh, tanwin tengah lam ni. Kalau tanwin tengah lam, idgham tanpa dengung. Jadi idgham maksudnya memasukkan. Jadi kena baca qayyimal. Nampak? Qayyimal. Nampak dia memasukkan tanwin dalam lam. Jadi kena baca qayyimal. Nampak? Terangkat qayyimal mal. Nampak? Bukan man. Kalau man jadi izhar. Okey? Kalau baca dengung qayyiman, itu salah juga sebab awak dengung. Jadi maksudnya di sini pastikan awak tahu kalau sekiranya dia ini tak dengung, kena baca dengan tak dengung lah. Yang ni kategori tak dengung. Dan idgham. Idgham bukan idram, idgham memasukkan. Jadi qayyimal liyun. Okey, liyun. Okey, liyun. Liyun. Okey, dengung. Kat sini nun mati bertemu dengan zal. Jadi apa? Ayu ni, Solihah, jadi apa? Nun mati bertemu dengan zal. Apa hukum? Ingat tak? Nun mati. Ikhfa hakiki, betul. Dan bila ikhfa kena dengung. Okey, liyunzira ba'san. Okey. Ba'san, kat sini tanwin. Okey, ba'san. Okey, ba'san tanwin bertemu dengan shin. Kita baca dengan sama jadi. Baca dengan dengung. Okey, shin sebahagian daripada huruf-huruf ikhfa. Okey, ba'san syadidam. Syadidam. Okey, syadidam apa hukum? Siapa tahu? Tanwin bertemu dengan mim. Okey. Siapa tahu? Sila jawab. Okey. Tanwin bertemu dengan mim. Idgham bi gunnah. Yes, idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Okey, tanwin bertemu dengan mim. Idgham memasukkan gunnah dengung. Jadi kena baca dengung lah. Syadidam. Syadidam. Okey, min. Okey, kemudian mil. Kat sini mil. Nun mati bertemu dengan lam. Apa hukum? Apa hukum? Gunnah. Yes. Kat sini jangan baca izhar. Kalau baca min, salah. Mil. Mil. M-I-L. Mil. Macam mil. Mil. Okey. Mil. Mil. Milladun. Milladunhu. Milladunhu wa yubashiral. Mil. Bukan min. Milladunhu wa yubashiral. Wa yubashiral mu'minin. Wa bash. Shin, pastikan nyatakan huruf shin tu tafash, keluar huruf wa yubashiral mu'minin allazina ya'maluna as-sa. Okey, kat sini alif lam apa? As-salihat. Apa hukum alif lam sini? As-salihat. Jadi apa? Salihah. Yes, bagus. Di lam syamsiah. Ya. Kena baca dengan huruf sad. Jangan baca huruf lam. Kalau huruf lam jadi alif lam qamariyah. Kena baca sad. As-sa. Ya'maluna as-sa. Sa. Huruf sad. Sad pastikan sebutan dengan betul. Sad. Huruf sad ni kalau kita baca tentang makhraj huruf dia menggunakan lidah. Bukan di mulut, bukan di bibir, bukan di halkum apa semua tak, tapi tempat keluar kat lidah. Sad. Okey, jadi payah sikit. Jadi ya'maluna as-salihati anna lahum anna wajibal gunnah anna lahum ajran. Nampak? Ajran. Apa hukum ajran? Ajran hasana. Apa hukum? Apa hukum ajran hasana? Tak tepat. Ajran hasana. Ajran. Tanwin bertemu dengan ha.
Tanwin bertemu dengan ha. Ha. Siapa tahu? Halqi. Izhar. Izhar halqi. Okey. Ajran. Yang ni kena pastikan nyata dengan jelas. Ajran hasana. Okey. Okey, seterusnya. Orang lain. Silakan orang lain. Siapa lagi? Syamil. Macam Syamil? Ahmad Syamil. Sila Ahmad Syamil. Sambung. Seorang seayat je baca Melayu. Kan? Masuk Facebook ni. Kan? Sila. Ayat yang ketiga. Syamil. Baca. Orang macam Syamil. Mana senyap Okey. Malah ni tak orang tak buka kamera buat apa? Buka kamera lah. Okey, baik. Sila. Irfan ke? Mana Irfan? Oh, Irfan. Sila baca Irfan. Nak dengar kan? Kita nak kongsi malam ni bacaan masing-masing dan kita boleh kongsi, kita boleh baiki dalam masa sama, kita boleh baiki. Okey? Sila. Okay. Siapa lagi nak baca? Mana Syamil? Muka surat berapa? Okey, muka surat 293. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi Ayat ketiga je. Macam setengah ayat je. Seayat cukup lah. Kita nak tengok cara bacaan dan betulkan tajwid secara umum. Bukan nak betul awak. Kita dengar awak baca dan kita betul secara umum je. Okey? Sila. Pendeknya ayat ni. Tak apa baca dua ayat apa. Makisi. Abada kan. Okey, dengar sini. Ini contoh bacaan yang biasalah. Tapi nak kabarnya kat sini yang kena titik beratkan ialah jangan baca panjang pada huruf yang tidak panjang. Contoh makisina fi bila awak baca panjang na tu, awak seolah-olah memberikan hukum mat asli. Jangan panjang-panjang. Kat sini pendek je. Makisina fiha. Nampak? Makisina fihi abada. Fihi pun tak panjang. Makisina fihi abada. Hi abada. Nampak? Dia di sudut huruf-huruf yang di hujung kataan ni ramai yang baca panjang, sedangkan salah kalau baca panjang. Kena baca pendek je. Makisina fihi abada. Yang betul gitu. Okey. Ma dua harakat sebab apa? Sebab ma ini ialah mat. Mat apa? Ma. Siapa tahu? Ma apa? Ma. Ifan, ma apa? Ma tu panjang. Sebab apa ma tu panjang? Huruf mim panjang sebab apa? Sebab ya. Teka je lah, tak apa ya. Mat apa? Ya betul dua harakat. Sebab apa? Mat apa? Tadi kan dah khabar dah. Mat mat apa? Yang dua harakat ni mat apa? Mat as. Ya, mat asbah, mat asli. Okey, mat asli ataupun mat tabi'i ya. Mat asli atau mat tabi'i. Ya, jadi nampak tak? Huruf mim tu bukan mim tu mat asli. Selepas mim tu. Okey, mim tu bahagian atas. Selepas mim tu ada alif kecil, nampak? Nampak alif kecil? Nampak? Nampak tak tu Irfan? Nampak? Alif kecil. Nampak? Okey, bagus. Alif kecil itulah ma asli. Okey, jadi ma tu, atas ma tu ada alif kecil kan? Okey. Kerana ada alif kecil, maka itulah ma asli. Dan kalau dalam resam Osmani ni, alif kecil itulah ma asli. Okey?
biar jelas. Okey. Ma baca 2 harakat. Makithina fihi abada. Si tu sa baik bawah dan jumpa lepas tu ya. Itu juga mak asli. Nampak tak? Dalam satu perkataan ada 2 mak asli. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ya. Jadi kalau awak tengok, 2 huruf je. Memang 2 huruf. Sebab apa? Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ya. Makithina fihi abada. Nampak? Ini di antara ke ilmu yang perlu awak titik beratkan, yang perlu awak lihat molek, awak kena rajin baca Quran dan sebagainya. Okey. Kemudian yang satu lagi fihi abada pun sama juga. Jangan panjang kat fihi. Ni balik fihi abada, salah. Kena sambung fihi abada. Jadi ini kemahiran yang nampak senang kalau kita buat mudah, bimbang tak lekat mana. Kita kena hati-hati baca dengan tajuk yang betul, kemudian fokus pada apa yang awak lihat. Okey, akhir sekali. Nak baca biar. Sila seorang ni. Siapa lagi nak baca seorang ni? Silakan. Syamil. Mana Syamil? Syamil. Batuk dahaga. Nak suruh baca dah. Sila. Mana orang lain? Orang lain mana? Okey, saya lagi. Sila. Yang belum baca. Siapa nak baca? Mana lagi? Siapa ZH? Siapa ZH? ZH. Siapa ZH? Sila baca ZH. Okey. Saboyak. Nama apa awak? Apa nak? Zubir. Bagus Zubir. Okey Zubir, cuba baca ayat yang keempat Zubir. Ayat keempat surah Al-Kahfi. Seayat je tak apa. Kita nak kongsi ramai-ramai agar kita semua dapat manfaat insya-Allah. Bukan nak tegur awak salah. Nak tegur secara umum je. Bagaimana bacaan betul. Okey sila. Awak dapat pahala. Okey, yang lain pun dapat kongsi sama. Okey sila. Wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Bagus, bacaan yang baik. Okey. Wa yunzirul ladzi. Kat sini dengung kan? Okey, wa yunzirul ladzi. Kat sini awak jumpa nun mati bertemu dengan zal. Apa hukum? Zubair, apa hukum Zubair? Nun dengan zal. Ingat tak? Ingat? Kan lupa lah. Apa hukum? Tak ingat? Okey, sekarang saya nak ulang balik ya. Ini sebahagian daripada hukum nun mati. Hukum nun mati yang mana ada yang sehuruf, yang 2 huruf, 4 huruf, 6 huruf dan selebihnya 15 huruf. Okey. Kalau awak tak jumpa 1 huruf, tak jumpa yang 2 huruf, tak jumpa yang 4 huruf, tak jumpa 6 huruf, makna selain semua yang disebut ni ialah namanya ikhfa. Okey. Jadi huruf zal ini ialah ikhfa halqi. Okey. Ikhfa hakiki. Halqi pula. Ikhfa hakiki. Kalau halqi dia panggil izhar halqi. Okey. Jelas tu. Jadi ikhfa hakiki. Ikhfa yang sebenarnya. Okey, baik. Wa yunzirul allazi. Okey, baca 2 harakat je. Kemudian qalu. Qalu. Qaf baca 2 harakat. Qalu. Okey, lu pun baca 2 harakat. Sebab apa? Sebab mak asli juga. Qalu takhazallahu walada. Qalu takhazallahu walada. Okey. Ustaz bosan mengantuk mata dah lewat ni. Sebab kita lah ni isyak dah awal. Kita mula pukul 9. Jadi kita dah rasa pening lah. Kena lama. Jadi saat tu cukuplah untuk malam ni. Jadi perkongsian kita malam ni tak apalah. Jadi Ustaz harap mudah-mudahan kita semua istiqamah baca Quran. Baca setiap hari ya. Pastikan awak baca dengan berguru. Biar ada orang dengar. Dengan kakak ke, dengan abang ke, dengan mak ke, dengan ayah. Biar baca Quran setiap hari.
Kalau boleh setiap waktu sembahyang lagi bagus. Macam sendiri. Dan Quran ni jadikan kawan kita. Maknanya kita baca sokmo, tengok makna, okey, dan baca tanda. Biar baca sokmo Quran ni. Kenapa? Quran ni lah yang akan meneman kita ni daripada dalam kubur esok. Di saat kubur yang gelap gelita, kita kena ingat, kita semua akan kembali ke lubang kubur yang sempit. Kalau kita baca Quran, jangan jadikan Quran sebagai teman, kawan kita, dia akan mari rapat dengan kita. Masa di saat manusia semua balik ke rumah masing-masing, kita mati esok-esok ni, bila kita mati, semua orang balik. Kereta balik, mak ayah balik, kawan-kawan balik, semua balik. Maka kalau masa tu gelap, kubur gelap. Maka kalau kita ni orang yang Quran kita baca, baik dengan Quran, ngapal Quran, Quran akan mari teman kita di kubur dan menerangi kubur kita. Ini benda ni kelebihan yang kita kena ambil faedah. Okey. Jadi untuk malam ni cukuplah untuk malam ni. Jadi saya harap mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah baca Quran dan jangan lupa untuk sentiasa doakan mak ayah kita, sentiasa cari ilmu, tengok YouTube yang orang ajak mengaji, kemudian tengok juga kitab tajwid dan praktikkan. Dan paling penting, cubalah hafal ayat-ayat surah lazim. Boleh ya? Boleh semua? Boleh semua? Okey, baik? Baik? Ya, terbaik. Okey, cukup malam ni. Jumpa lagi pada minggu depan. Minggu depan bila? InsyaAllah minggu depan hari yang waktu yang sama. Kalau kita nak mula awal pun kita cuba mula awal insyaAllah. Boleh mengantuk, ustaz mengantuk lah ni. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Ila liqa. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Okey, masih. Okey. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Mana lagi yang belum baca? Okey. Apa? Okey, boleh. Okey, Facebook jumpa lagi. Sekian.